lisan yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Maaf dipinta dan diberi, semoga ikatan berkekalan abadi. Dalam kita bergembira, pasti ada yang berduka. Enak menjamu selera, jangan lupa yang tiada. Selamat berhari raya, walau di mana kau berada. Suka duka silih berganti, apapun dugaan tabahlah menghadapi. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami secara langsung di Sembang Sahur 2023. Alhamdulillah, kita dah pun memasuki 21 Ramadan. Apa khabar anda semua yang juga berada di SK Seksyen 24 Shah Alam? Ya, kita dah dekat. Dah dekat suara anda. Wah. Itu dia adik-adik kita, ada ibu bapa juga Afad dan Ya, betul. juga cikgu-cikgu, terutama sekali kita nak ucapkan juga selamat datang dan mengalu-alukan kedatangan guru besar SK Seksyen 24 Encik Azman Muhammad Aris. Betul. Assalamualaikum, dan juga mereka yang juga turut berada di sini. Ya, okey. Kalau anda yang berada di rumah, saya harapkan anda pun seperti mana adik-adik kita, mereka yang berada dekat sekolah ni, mereka ni bersemangat walaupun jam juga hampir ke pukul 11.03 malam. Tapi dekat anda semua tetap bersemangat, ya. Dan dalam pada kita tadi Anim ada cakap yang kita dah pun memasuki 21 Ramadan. Jadi maknanya kita ada lebih kurang dalam 9 hari untuk kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri, insya-Allah. Jadi secara tak langsung kita dah pun memasuki 10 Ramadan yang terakhir ni, Anim. Jadi inilah masanya untuk kita, kata orang tu apa, nak pecut, nak untuk kita nak kejar pahala-pahala yang berganda. Inilah masanya, InsyaAllah memburu Lailatul Qadar. InsyaAllah dalam masa yang sama juga sebenarnya topik hari ini iaitu bijak berbelanja. Kan dalam fasa-fasa last minute ni, selain daripada kita memburu apa yang sepatutnya, ada juga peringkat ataupun fasa di mana kita inilah masanya untuk berbelanja. Betul. Sebab apa? Sebab promosi yang akhir-akhir ini merupakan promosi yang akan ditunggu-tunggu. Kan? Orang kata beli last minute ni dapat jimat banyak. Betul ke tidak? Jadi kita nak tahu jugalah macam mana pandangan yang ramai. Juga bersama dengan personality maupun pelakon tanah air yang mungkin akan dirindukan. Kalau anda mungkin melihat kepada kita punya teaser Gazette, anda tahulah siapa yang akan kita jemput pada hari ini. Ya, betul. Kalau cakap tentang perbelanjaan ketika raya ni, anda pernah dengar tak kata orang kalau kita nak beraya ni, kita kena tukar perabot, kita kena tukar langsir, kita kena tukar sofa dan sebagainya. Itu ada di antara kita yang mungkin ada sifat sebegitu rupa. Pernah dengar tak dulu cerita-cerita, cerita-cerita Melayu kan, dia cakap senar-senar, senar pula, yang ayang tengok si senar sebelah rumah tu. Awak senahkan saya, awak sedahkan saya, awak tidur luar malam ni. Dia tengok orang sebelah rumah, sebelah rumah tukar kereta, tukar. Adakah itu masih lagi relevan pada ketika sekarang ini dengan pasar ekonomi kita sekarang, dengan macam mana keadaan dan juga sekarang ni barang bukan murah-murah juga. Ya. Jadi macam mana sebenarnya kita patut letakkan berbelanja di musim perayaan ini dengan relevannya dengan ekonomi masa kini dan sepatutnya kita fahami tentang bijak berbelanja pada musim perayaan Aidilfitri ini. InsyaAllah kita akan bincang sedikit sebanyak, mendapatkan pengalaman daripada tetamu kita juga. Tapi kita nak juga bersama dengan Da'i Luqman ataupun Da'i Cak yang kini sebenarnya nak berkongsi dengan kita cerita bagaimana inisiatif SK Seksyen 24 ini untuk memberi kepada mereka yang memerlukan, iaitu golongan asnaf. Jadi bersama dengan Da'i Luqman, jom kita melihat apa perkongsian Da'i Luqman. Silakan Da'i.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda sekali lagi bersama dengan saya Dayul Luqman untuk Sembang Sahur 2023. Sekarang ni saya berada di Anjung Raudah di SK Seksyen 24 Shah Alam. Dan juga saya tak keseorangan di sini, bersama dengan saya dua orang tetamu jemputan kita yang insya-Allah akan memperkenalkan dengan lebih lanjut tentang peranan-peranan mereka di sekolah ini. Bersama dengan saya di kiri saya, siapa lagi? Muka handsome ini. Tuan Haji Muhammad Syarifuddin bin Haji Rahmat selaku yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Seksyen 24. Assalamualaikum Cik Din. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga di sebelah kiri Cik Din kita ada Tuan Ashraf Zuwairi bin Muhammad Ibrahim selaku naib yang dipertua PIBG SK Seksyen 24. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat, handsome, segak bergaya mereka berdua pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi sementara kita nak sambil-sambil berbual ni lah, kita juga ada sedikit aktiviti di mana kita nak menjemput adik-adik daripada golongan asnaf kita untuk menerima sumbangan daripada pihak sekolah yang akan disempurnakan oleh guru besar SK Seksyen 24 kita. Jadi sambil-sambil kita tengok ni, sidang penonton sekalian, jom kita nak berbincang sikit dengan kita punya Cik Din kita, nama manja Tuan Haji kita, Cik Din, dan juga yang naik pengurusi kita. Kita nak berbincang dengan Cik Din. Kalau kita lihat apakah di antara peranan PIBG di dalam melaksanakan ataupun mengelolakan program-program aktiviti di sekolah ni, Cik Din, silakan. Okey, terima kasih. Pertama sekali, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Media Prima TV3 kerana memilih SKS Seksyen 24 sebagai medan seterusnya untuk siaran langsung Sembang Sahur pada hari ini. InsyaAllah saya selaku YDP PIBG sekolah ini sentiasa menyokong penuh segala aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah. Sama ada dalam bidang kurikulum, sasiah, pembangunan sasiah murid untuk menjayakan segala program yang melibatkan ibu bapa dan guru secara langsung ataupun tidak langsung. Allah Akbar. Oh, banyak sebenarnya peranan daripada pihak sekolah ataupun pihak PIBG bila mana bekerjasama dengan sekolah ini untuk memastikan pembangunan sasiah murid juga itu yang terutama, di mana kita sekarang ini pun menghadapi cabaran-cabaran yang semakin meruncing di zaman sekarang ini. Jadi Tuan Haji, sebab apa kalau kita lihat kelainan yang ada di SK Seksyen 24 ni, di mana dilaksanakan juga program Gemar Ramadan yang mungkin tidak dianjurkan di sekolah-sekolah lain. Jadi apakah di antara aktiviti-aktiviti menarik yang dijalankan bersempena sepanjang tempoh program Gemar Ramadan ni, Tuan Haji, silakan. Untuk program Gemar Ramadan ni merupakan sebahagian daripada tentatif Ramadan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan kerjasama PIBG, seperti penyediaan dan pengagihan bubur lambuk kepada ibu bapa, penjaga, pihak masjid dan penduduk setempat lah. Untuk yang seterusnya, kita mengadakan iftar Ramadan bersama guru-guru PIBG dan kru Media Prima. Seterusnya, kita juga akan melaksanakan program khatam Al-Quran yang akan dilangsungkan kepada semua murid-murid lah yang terlibat pada hari tersebut. Lepas tu pencerahan, pembelajaran dan pencerapan falak. Juara jawi serta kita ada penentuan untuk segala aktiviti-aktiviti bubur lambuk kita lah. Allah Akbar. Banyak sebenarnya program-program yang dilaksanakan oleh pihak PIBG dan juga Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam ini. Jadi terima kasih Tuan Haji di atas sedikit murama. Sudah semestinya kalau kita lihat sendiri pun banyak aktiviti-aktiviti menarik yang dilaksanakan di sini, dan juga mesti banyak lagi yang kita nak bincangkan dalam Sembang Sahur pada malam ini. Jadi sidang penonton sekalian, jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Sembang Sahur 2023 kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Sembang Sahur, jom tonton program Sembang Sahur. Rancangan pilihan tajaan super kopi di TV3. Sembang Sahur, Sembang Sahur, jom tonton program Sembang Sahur. Rancangan pilihan tajaan super kopi di TV3. Alhamdulillah. Yeah,
Sembang Sahur kembali lagi bersama dengan anda. Okey, saya nak dengarkan suara-suara anda yang berada di sini. Say hi. Satu Shah Alam bergegar ni. Dan sebenarnya mereka memang menantikan bila Afad nak tanya say hi tu. Mereka tengah tunggu, simpan je kan. Okey, ini dia kemeriahan di SK Section 24 Shah Alam. Dan juga terima kasih kepada anda semua penonton-penonton kami yang sentiasa setia menantikan apa lagi topik akan kita bawakan. Iaitu kali ini bijak berbelanja. Anda kategori yang mana? Kategori yang fikir raya ni sekali ni je kan. Jadi kita memang nak all out. Dah lama pula tu cuti raya tak dapat nak ber-OOTD, tak dapat nak pakai macam cantik sebab kita COVID 2 tahun. Jadi inilah masanya untuk kita balas dendam. Ataupun anda kategori yang simpan dululah lepas raya ni lagi banyak nak pakai duit ni. Ataupun kategori yang mana Afad? Yang tukar minta orang sebelah je. Bang, kali ni kita tukarlah bang sofa kita. Sofa kita tu nampak macam dah setahun lebih. Padahal bang setahun lebih pakai. Nak tukar dah. Jangan. Ataupun anda kategori-kategori yang mana mungkin duit tak cukup. Mulalah pinjam-pinjam kawan-kawan. Itu lagi seram. Pinjamlah saudara mara dan sebagainya. Tapi saya nak nasihatkan anda. Okey, alang-alang kita cerita pasal bijak berbelanja ni. Kalau anda yang ada kewangan, anda yang ada pendapatan-pendapatan, contohlah, anda ada pendapatan RM2,500 sebulan, 30% saja yang digunakan untuk tujuan perbelanjaan hari raya. Maknanya RM2,500 tolak 30%, RM750 sahaja perbelanjaan anda. Barulah anda boleh lepas raya. Ini dah masuk matematik Okay, nampak Sembang Sahur sekarang kan ada matematik. Mentang-mentang kita kat sekolah, ada cikgu ekonomi asas kat sini. Okey, tak apa. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan bersama-sama dengan para tetamu kita yang tak asing lagi dalam kalangan hati rakyat Malaysia. Kita bersama dengan Datuk Fiz Fairuz. Hai. Tak dengar suara pun. Hai, Assalamualaikum. Okey. Nampak murid-murid kita. Dan juga kita ada, ni kita ada Dai Lokman. Dai Lokman ataupun Dai Cha. Siapa kena saya sihat? Alhamdulillah. Cak, saya takut nanti mereka Allah dia tak takut nak beriang-beriang sangat. Dai okeylah, Dai steady. Pasal terharu ada orang kenal. Mestilah. Okey, Dai Cha ataupun Lai Lokman bersama dengan Datuk Fiz Fairuz, pastinya kita nak tahu macam mana persiapan raya mereka apa. Betul. Macam mana? Datuk Fiz Fairuz. Sebelum kita nak cerita pasal bijak berbelanja ni, nak tanyalah tentang hari raya tahun ini. Apakah yang paling bermakna untuk Datuk Fiz Fairuz? Okey. Benda yang paling bermakna untuk tahun ni, saya ada 4 cahaya mata. Semua girl. Semua nak baju baru. Campur mak dia 5 lah. 5. Mak dia dah tinggi dah. Mak dia 5 lah. 5 wanita ni. 5 wanita yang saya nak kena layan tahun ni. Dengan baju baru, dengan lansir baru, dengan cadar baru. Cadar bertukar Ya, cadar tukar. Tukar. Cadar dalam bilik orang tak nampak. Orang nak tumpah solat. Kan? Kena masuk. Okey, itu dia kan. Semua benda-benda baru ni kadang-kadang macam mana Datuk klasifikasikan macam okey ini boleh ke memang semua terpaksa dibolehkan saja ataupun masih lagi ada ketegasan kat situ. Yang ni tukar tahun depan lah yang. Dia sebenarnya adalah benda tu kehendak saya juga sebenarnya tu. Sebab benda ni adalah reward. Reward untuk anak-anak, untuk isteri. Saya sebenarnya reward untuk anak-anak ni sebab dia penuh puasa. So dia 7 tahun, 8 tahun. Masya itu penuh dah. Setakat ni tak ada lubang lagi. Tak ada lubang lagi. Alhamdulillah. Memang mak dia train kan. Kalau macam bapak dia cakap kalau tak larat bukalah. Tapi Datin memang tegas. Dia tegas. Cuba. Belajar. So benda yang paling saya hormati bila dia dah berusaha dan saya kena bagi reward dekat dia. Apa yang mereka nak, apa yang mereka nak, apa yang dia orang nak, apa yang dia perlukan, nak baju baru, nak kasut baru apa kan. Layankan je lah. Sebab ikut kepada ibu apa lah. Lain ibu apa, lain dia punya reward kan. Betul. Datuk, mungkin Datuk buat yang macam tu kan. Okey, nak tanya dekat Dai Lokman lah. Kita bercakap tentang bijak berbelanja. Okey, jadi kalau nak bercakap tentang bijak berbelanja ni dari hukum Islam sendirilah. Okey, sebenarnya kita dalam kita nak berbelanja ni, kita kena letakkan 3
main point yang pertama. Ada 3 main point. Yang pertama, sama adakah benda yang kita nak beli itu satu keperluan. Yang kedua, adakah benda itu satu kehendak. Dan juga yang ketiga, kita kena lihat kepada adakah kita mampu ataupun tak. Kalau itu ada satu keperluan, maka perlu kita utamakan. Sebagai contoh ada sewa rumah ataupun baju. Kalau katakan dah 10 tahun tak tukar baju raya, maka tukarlah tahun tu kan. Sebab apa, nak meraihkan sunnah. Tapi lama sangat 10 tahun tu. Itulah mana tahu disebabkan oleh awal ingat PKP. Tolak PKP kan. Dan seterusnya yang kehendak kan. Kalau kehendak ni kalau boleh kita letakkan the last choice. Sebuah contoh dia macam langsir baru. Tapi kalau macam kata nak reward, sebab itu katakan kita masuk ke syarat yang ketiga. Tengok pada kemampuan diri kita. Kalau kita mampu untuk kita berikan reward, maka dipersilakan untuk kita nak memberikan satu perkara yang dinamakan sebagai kehendak. Betul. Bila kita katakan mampu tu maknanya tidaklah menyusahkan kita di musim akan datang. Betul. Bulan lepas-lepas raya ni tak adalah orang kata sakit kan. Tapi seronoklah tadi ni dengar Datuk kan? Kongsikan berkaitan dengan reward. Sebab apa? Dalam Islam sendiri pun kita memang digalakkan untuk memberikan reward kepada anak-anak kita apabila mereka berjaya untuk melakukan suatu benda yang kita nak. Betul. Sebagai contohnya, Datuk melakukan 100 markah untuk Datuk. berjaya mendidik anak-anak untuk berpuasa di usia 7 tahun. Satu benda yang cukup payah pada zaman sekarang. Mereka, kan? Tapi kalau dah dapat dilaksanakan, maka memang berpatutanlah untuk dilaksanakan reward tersebut. Datuk punya idea ke Datin punya idea? Saya punya idea. Okey, baik-baik. Datuk claim pula. Sebab Datin tak dengar tadi. Okey, sambil-sambil kita borak-borak ni. Kita juga nak tunjukkan kita ada segmen Jom Masak ni. Ni kita nak masak apa ni? Betul. Sekarang ni musim-musim bulan puasa, semua duk sibuk share resepi tau. Kita pun nak share resepi. Ni nama dia, apa nama dia? Skon sedap mantap. Mantap tak mantap? Kita tengoklah. Ini dibawakan khas oleh Blue Key. Okey, jom kita saksikan. Kita masak dulu. Assalamualaikum, hai, anda bersama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak. Dan sekarang ni saya akan masak kepada anda menu istimewa yang anda boleh cuba buat menggunakan produk dari Blue Key. Sejak generasi dahulu lagi, Blue Key adalah jenama yang boleh dipercayai. Dapat menghasilkan pelbagai jenis produk yang menarik dan lazat. Dan Blue Key juga dapat memberikan kegembiraan kepada kita semua. Untuk kali ini saya akan menggunakan tepung naik sendiri Blue Key. Jadi menu apa yang saya nak buat sebenarnya ni? Saya akan buat satu menu yang diberi nama Skon Sedap Mantap. Nak tahu mantap tak mantap? Kenalah cuba buat. Jadi bahan-bahan dia semuanya dah ada dekat depan ni. Yang pertama yang kita perlukan adalah kita punya susu, telur sebiji, sos strawberry, tepung naik sendiri Blue Key, gula custard, sedikit butter, cream cheese dan juga kita punya daging. Untuk langkah yang pertama, kita akan satukan kita punya tepung ni bersama dengan kita punya butter dekat dalam ni. Okey, seterusnya kita boleh masukkan butter. Dan bila kita nak buat kita punya skon ni, pastikan butter kita ni jangan terlampau cair. Biar dia macam sejuk-sejuk sikit. Okey, masuk terus dalam ni. Dan sekarang kita boleh pakai sarung tangan untuk kita adunkan dia. Okey, jadi saya akan gaulkan semua sekali macam ni. Dan kita boleh satukan juga dengan bahan-bahan yang lain. Okey, saya akan masukkan kita punya gula custard. Okey, masuk sikit dalam ni, gula halus. Okey, kacau-kacau sikit. Seterusnya, saya akan masukkan juga kita punya telur sebiji kat dalam ni. Okey, masuk telur. Dan kita gaulkan lagi. Okey, bagi dia sebati. Okey, jadi bila kita nak masukkan susu kat dalam ni, jangan tuang semua sekali. Dan resipi saya ni sebenarnya bagus sebab saya menggunakan Blue Key. Seperti anda tahu sebenarnya Blue Key ni, dia ada dia punya vitamin, dia ada juga dia punya zat besi. Dan memandangkan saya menggunakan dia punya tepung naik sendiri, jadi untuk saya punya adunan ni, skon saya ni, saya tak perlukan baking powder ataupun serbuk penaik. Okey. Alright, jadi kita dah adun ni, nampak? Dia dah mula nak jadi macam dia punya dough ni. Okey, barulah kita boleh masukkan lagi kita punya susu dekat dalam ni. Okey, jadi biasanya kalau saya masukkan liquid kat dalam ni ataupun cecair, saya akan masukkan dia 3 kali. Maksudnya kita masukkan sedikit demi sedikit. Okey, kacau lagi, bagi sebati. Dan sekarang kita boleh masukkan kita punya susu yang terakhir. Okey, masuk lagi sikit dalam ni. Tuang je. Dan sambil-sambil itu juga saya boleh satukan juga dengan kita punya daging. Okey, masuk dalam ni. Okey, dan seterusnya kita boleh masukkan kita punya cream cheese kat dalam ni. Jadi sekarang ni saya boleh ulikan dia. Okey, kita bagi dia rest sekejap lebih kurang dalam 5 minit. Kemudian nanti saya dah boleh ulikan kita punya skon sedap mantap. Baik, ini hasil dia lepas saya dah bagi dia rehat lebih kurang 5 minit. Bukannya apa, sebab kita nak bagi dia punya rasa tu semua lebih sebati. Bila dia dah sebati macam ni dah cantik. Okey, sekarang ni apa yang saya nak buat, saya akan uli dia. Okey, kita tepungkan sikit kita punya papan ni. Kemudian kita boleh jatuhkan kita punya skon punya dough ni. Okey.
Dan bila dah letak dekat atas papan landas yang dah bertepung macam ni, kita jangan, orang kata apa, jangan terlampau uli dia lagi. Okey, apa yang kita nak adalah kita akan lenyekkan dia ataupun lepeh-lepehkan dia sikit. Okey, das kat atas sikit. Dan untuk tepung pula jangan terlampau banyak sebab kita tak nak dia jadi terlampau kering. Okey, jadi bila kita ulikan dia ni, dough ni biarkanlah dia lebih kurang dalam seinci ataupun seinci setengah. Okey, sebab nanti bila kita bakar dia akan jadi lagi naik. Jadi sebab tu bila kita nak uli dia, kita nak lenyek dia macam ni, jangan terlampau nipis sangat. Okey, tengok. Wah, sama tinggi. Alright, jadi bila dah dapat hasil macam ni, dan kita boleh gunakan cawan. Letak dia kat dalam tepung macam ni supaya dia tak mudah melekat. Okey, ada tepung-tepung sikit. Dan kita boleh kata terus. Okey, jadi dia punya saiz semuanya sama tebal dan juga sama besar. Dan untuk skon ni sebenarnya dia ada cara lagi sebenarnya. Dia boleh je kalau kita nak potong dia dalam bentuk petak pun boleh. Kita boleh ambil ni. Okey, bila dah jadi macam ni kita boleh terus letak atas kita punya tray pembakar ni. Alright. Okey, jadi bila saya dah buat macam ni sebenarnya oven saya dah siap panas tau. Oven memang kena panaskan siap-siap sebab bila dia panas kita masukkan terus kita punya skon ni, nanti dia akan jadi lagi naik. Dia akan nampak lebih cantik lah sebenarnya. Okey, cantik. Inilah hasil dia, skon saya yang saya dah bentukkan dia. Kalau nak buat dia tak susah pun sebenarnya. Dia memang macam ni je rupa dia, bulat-bulat. Kemudian nanti kita akan bakar dekat dalam oven. Dia punya suhu 160 selama 20 minit. Baik penonton, inilah hasilnya lepas saya dah bakar saya punya skon dekat dalam oven tadi. Dan dah pun siap saya punya skon sedap, mantap. Dan sekarang ni, Brookie berwajah baru akan memberikan kegembiraan kepada kita semua dengan menjanjikan kualiti di dalam setiap impian baking anda. Dengan tepung Brookie, impian menjadi realiti. Jangan lupa cuba. Sembang Sahur, jom tonton program Sembang Sahur. Rancangan pilihan seindah kasih hanya di TV3. Alhamdulillah. Itu dia Plan B yang telah pun menghiburkan kami sepanjang daripada siaran pertama Sembang Sahur sehingga ke saat ini. Betul lah katanya, jomlah kita saksikan Sembang Sahur sebab macam-macam topik yang kita bawakan termasuklah bijak berbelanja. Bercakap tentang bijak berbelanja, kita masih lagi bersama dengan Datuk Hafiz Virus dekat sini. Okey, Datuk, kita tahu yang Datuk merupakan seorang selebriti kan. Jadi kadang-kadang selebriti ni mempunyai followers yang jadi ikutan-ikutan lah peminat ni. Jadi macam mana Datuk pula nak terangkan, nak bagi tahu dekat peminat supaya mereka ini pun boleh bijak berbelanja ketika perayaan. Sebab kadang-kadang mereka ni lebih ikut kata-kata daripada artis-artis ni. Pengaruh. Jadi macam mana Datuk? Benda tu betul. Sekarang ni kita sebagai idola pada diorang, influencer kepada semua rakyat. Kadang-kadang apa yang kita buat dia ikut. Betul. Tapi apa yang kita nak tu kena ukur pada badan sendirilah. Jangan terlalu sangat beli. Sekarang ni macam-macam. Dengan baju raya, dengan songkit lah, dengan samping, dengan baju kurung, macam-macam jenis. Macam-macam nama ada kan. Tapi janganlah beli semua tu. Pakai ke? Badan satu je. Cakap memang pandai. kata orang cakap, raya sebulan lah macam-macam. Hari pertama je. Hari pertama je kau akan pakai baju cantik. Itu pun setengah hari. Lepas dah bangun dah tukar t-shirt dah. Duduk dapur, cuci apa semua kan. Dah habis. Kadang-kadang kita ni sebagai selebriti kena bagi tahu dengan diorang. Contohnya bulan Ramadan ni. Makan janganlah beli berlambat-lambat sangat. Nanti membazir. Dan dekat-dekat perayaan ni memang banyak jenama-jenama baju yang keluar untuk kita beli shopping semua. Janganlah boros sangat. Kalau boleh kita kurang-kurangkan. Kita ada had lah. Apa yang kita cuba untuk belanjakan. Contohnya okey, tahun ni kita nak pakai baju yang ini. Tak pernah pakai lagi. Yang itu sahaja. Jangan semua jenis kita nak kena beli. Kalau semua kita beli, bila yang kita nak pakai? Betul. Jadi pada saya suka berjimat. Apa yang saya nak pakai, itu yang saya beli. Rasanya kalau dah ada, saya rasa baju Melayu saya semua warna saya dah ada. Ada tak peminat macam DM Datuk sendiri? Datuk, ada tak baju-baju yang tak pakai ke apa? Bagilah kat saya, ada? Tak ada. Tak ada. Belum lagi. Belum lagi. Cuma yang tanya-tanya, Datuk, baju Datuk pakai ni ada jual tak? Ada. Nak, nanti jumpa dekat event. Ada event pun ada minggu ni kan? Ada. Penuh Saya dah ada event Datuk dekat minggu ni, insyaAllah. Itulah kesempatan ni juga sebenarnya. Kalau kita nak berbelanja, tak salah. Yang paling penting, kita tahu macam mana nak cari pendapatan lebih
untuk kita belanja lebih pada bulan tersebut kan. Contohnya macam mungkin ambil kesempatan perayaan ini untuk kita adakan perniagaan, jual kecil-kecilan pun. Jadi maknanya tak usik duit gaji kita. Duit gaji tak usik. Duit pendapatan lebih yang kita buat duk malam, siang malam buat live dekat TV, dekat mana-mana live tu, itu yang kita belanjakan. Tak salah kan? Maknanya pendapatan lebih tu kita dah berusaha, dah cari dulu kan. Tapi jangan terlalu boros sangat yang duit yang ada tu. Juga. Nanti nak bayar bil lah itu, nanti dah tertunggak itu juga pula. Yang bahaya betul. juga. Itu kena fikirkan juga betul-betul. Dalam banyak-banyak benda apa yang mungkin paling penting untuk diberlanjakan pada musim perayaan ni? Selalunya lah kalau keluarga Datuk Fiz Fairuz sendiri. Selalunya pada perayaan Cik Datin dia perlukan baju anak-anak. Macam saya pula. Baju untuk anak-anak sangat penting lah. Itu reward untuk dia lah. And then kuih-kuih raya untuk belah mak mentua. Kena sama adil. Benda tu paling penting lah. Macam kita orang, saya dengan Elmi dia macam apa yang ada kita pakai dulu. Rasa perlu kita beli. Tapi yang perlu tu pada anak-anak lah. Yang itu paling penting lah. Tapi nampak macam yelah kadang-kadang anak-anak ni yang lebih excited ketika beraya kan. Kadang-kadang mak bapak ni kita dah tak fikir kita dah. Kita dah fikir anak-anak punya dah kan. Anak-anak. Barang anak je habis sampai terlupa. Berbelanja tu kadang-kadang dah terlebih daripada apa yang sepatutnya. Tapi sama-sama kita ingatkan juga. Sebab tu topik ni kan sekali lagi kita ingatkan kepada anda juga. Okey. Betul. Okey, kita nak bersama dengan Dai Lokman yang kabarnya berada di celah-celah pelajar-pelajar. Nampak tak tu Dai yang mana satu? Dia dah sama dengan cikgu-cikgu. Mentang-mentanglah ketinggian saya ni lebih kurang je dengan adik-adik kita ni. Jadi alhamdulillah sekarang ni saya bersama dengan para warga SK Seksyen 24 Shah Alam. Lambat sikit. Korang ni esok sekolah tak sekolah ni 11.30 tak tidur-tidur lagi ni. Okey, kita nak menemu ramahlah beberapa orang pelajar kat sini berkaitan dengan apakah persiapan diorang raya. Siapa nak masuk TV angkat tangan? Okey, abang kita dulu. Okey abang. Nama siapa? Muhammad Arham. Muhammad Arham. Muhammad Arham. Okey, Arham, baju raya dah ada ke belum? Hitam. Dah ada warna hitam. Masya-Allah. Okey ni kita punya kawan nama siapa? Muhammad Daniel Darwish. Daniel Darwish. Dah ada baju raya ke belum? Dah. Warna apa tahun ni? Hijau. Hijau, seorang hitam, seorang hijau. Okey, tu masuk TV tu lambat sikit. Okey. Jadi kita nak teruskan lagi. Kita nak membuka kepada pelajar-pelajar siapa yang nak bertanya soalan boleh angkat tangan. Okey, yang paling dekat dengan saya. Kakak kita. Okey. Boleh perkenalkan diri, nama siapa dan juga soalan tu tentang apa? Nama saya Dayana Dania binti Muhammad Syaifuddin. Soalan saya, bagaimana cara untuk berbelanja dengan bijak? Untuk berbelanja dengan bijak. Soalan tu untuk siapa tu? Untuk apa? Untuk abang. Okey, jangan pergi abang sangat ya. Rasa muda sangat di sini. Okey, terima kasih soalan daripada adik kita bertanyakan tentang teknik untuk kita bijak berbelanja. Okey, yang pertama sekali, macam adik-adik kita ni lah. Bila mana kadang-kadang mungkin ibu ayah kita nak ajak kita pergi shopping, keluar shopping untuk beli baju raya, pakaian raya sebagainya. Yang penting nasihatkan ataupun kita tanya dulu dekat mak ayah kita. Mak ayah kita ni bajet ada berapa banyak. Contoh kadang-kadang mungkin mak ayah kita ni ada bajet sekian-sekian. Sebagai contoh 100-200. Jadi pastikan kalau kita nak membeli satu barangan tu tak lari daripada bajet yang diperuntukkan oleh ibu ayah kita. Jadi banyak lagi sebenarnya tips-tips untuk kita nak berkongsi ataupun kita nak jimat dalam berbelanja ni. Jadi namun sebelum tu seperti biasa dalam rancangan Sembang Sahur ni kita ada segmen wajib iaitu segmen singgah sahur. Jadi kita nak tahu di manakah lokasi untuk singgah sahur untuk kali ini. Jadi jom sama-sama bersama dengan kita lihat di manakah lokasi singgah sahur yang akan datang bersama dengan Blue Key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman. Sekarang ini saya berada di Batu Cave Gombak dan kita nak menyantuni, kita nak bersama dengan Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal Witus. Dengar bunyi meriah kat dalam tu. Apa yang mereka buat? Jom bersama dengan kita. Assalamualaikum. Nama penuh Akak Nuri Mastura binti Muhammad Noor. Akak berusia 48 tahun dan telah menjadi ibu tunggal selama 8 tahun. Saya bangkit daripada penceraian, berazam untuk meningkatkan saya punya ekonomi untuk saya menyara anak-anak saya. Lepas menjadi ibu tunggal, dalam masa 6 bulan mak saya meninggal.
dan seterusnya saya bercerai pada 29 hari bulan 8 tahun 2016. Saya mengambil masa lebih kurang sebulan untuk bangun semula. Semasa saya mula-mula menjadi ibu tunggal, memang banyak kepayahan. Anak pertama saya nak masuk belajar. Masa PKP memang saya dah tak ada duit langsung. Saya dah berniaga macam-macam. Saya cuma boleh dapat untuk makan harian saja. Masa musim perayaan, saya bersama persatuan, saya berniaga bazar Ramadan, bulan puasa. Saya buat kuih raya. Tapi bila diuji oleh PKP, teruji jugalah. Kita sebelum ni kita boleh besarkan anak dengan keadaan selesa. Tapi saya bersyukur sebab saya masih ada lagi tempat tinggal daripada orang lain dekat luar gerandangan. Saya bersyukur pada Puan dan pada Allah, saya masih ada Allah untuk saya panjatkan doa saya, dan saya bersyukur mendapat anak-anak yang sangat menyokong saya. Saya akan berusaha lebih gigih lagi untuk menaikkan taraf ekonomi hidup saya. Pada kawan-kawan yang senasib dengan saya, kita patut bersyukur kita masih lagi mampu carikan memberi rezeki kepada anak-anak, dan kita masih lagi boleh merayakan Aidilfitri dengan suasana yang meriah. Tak ada apa yang mustahil kalau kita berusaha dengan lebih gigih. Ialah macam saya memang kalau ikutkan, saya memanglah sedih dengan apa yang kita lalui selama ni. Bagi saya cabaran tu memang tetap ada, tapi kita tempuh tu sebenarnya manisnya akan ada di hujung dia. Baiklah, anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, bersama dengan penaja kita pada hari ini, Tepung Blue Key. Dengan Tepung Blue Key, impian menjadi realiti. Terima kasih Tuan kerana menaja program kita pada hari ini, yang mana kita juga nak memberikan sedikit cenderung hati kepada tuan rumah kita, Persatuan Wanita dan juga Ibu Tunggal WITUS, kerana membenarkan kita menggunakan tempat ni kan. Kalau dia tak bagi, tak dapat kita ke tempat ni. Baik, jadi kita persilakan Tuan untuk memberikan sedikit cenderung hati kepada tuan rumah sebagai tanda terima kasih kepada mereka. Dengan tepung Blue Key, impian menjadi realiti. Sejak generasi nenek moyang kita, Blue Key adalah jenama yang dipercayai untuk memberikan tepung yang berkualiti tinggi. Tepung ini dapat menghasilkan pelbagai jenis produk yang menarik dan lazat. Dengan itu, tepung Blue Key selalu membawa kegembiraan kepada kita semua. Tepung Blue Key yang paling digemari ramai ialah tepung naik sendiri Blue Key, disebabkan ianya diproses daripada gandum berprotein rendah yang terpilih. Boleh menghasilkan kek yang sangat halus dan dapat cair dalam mulut anda. Diperkaya dengan vitamin dan zat besi. Biasanya digunakan untuk kek, muffin, Swiss roll dan banyak lagi. Selain itu, jenama Blue Key ada dua lagi produk yang hebat, iaitu tepung halus lagi putih, iaitu produk yang serbaguna sesuai untuk membuat biskut, kek, tart, puff cream dan sebagainya. Dan tepung pau yang boleh menghasilkan pau yang berwarna putih yang diingini, tekstur yang halus dan isi padu yang memuaskan. Blue Key kini berwajah baharu, memberikan inspirasi kepada seluruh peminat baking, menjanjikan kualiti dan pelbagai guna dan merealisasikan inspirasi seluruh baking anda. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Setiap ujian yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan dengan ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih tuan. Sembang sahur, jom tonton program Sembang Sahur. Rancangan pilihan seindah kasih hanya di TV3. Alhamdulillah.
Sembang Sahur hanya di TV3. Kita masih lagi bersiaran di Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam. Sekolah ni sebenarnya begitu dekat sekali dengan saya lah. Sebab saya bersekolah dekat-dekat sini je. Oh ya. Dekat sekitar Shah Alam ni lah. Maknanya memang lokasinya dekat-dekat. Dekat-dekat je. Patutlah dia datang awal. Okey, sekolah ni sebenarnya 1989. Betul ya cikgu usahanya? Ditubuhkan 1989. Kita takut salah fakta. Betul, Alhamdulillah. Dan sebenarnya kalau anda nak tahu, ini merupakan sekolah yang paling banyak kelas prasekolahnya di Malaysia. Ya, betul. Hampir 6 kelas untuk prasekolah sahaja. Tak cukup dengan itu, sebenarnya pernah jadi tuan rumah untuk Piala Raja Muda Selangor. 2 tahun. Tahun 2008 pernah. Lepas tu tahun 1990-an pernah juga. Jadi maknanya mereka ni bukan sahaja melahirkan pelapis, atlet-atlet pun apa kurangnya. Ni semua kaki bola sepak ke? Ada ke? Yang ada. Bola sepak ada ke? Ini angkat tangan. Jadi mereka ni seimbang lah. Mereka ni cemerlang dalam akademik dan dalam sukan juga. Alhamdulillah. Itu dia SK Seksyen 24 Shah Alam. Sedikitlah pengenalan kan bagi mereka yang tak tahu lagi. Okey, kita kembali bersama dengan Datuk Fiz Fairuz dan juga Da'i Lokman di sini. Kita nak berbincang juga bila kita cerita tentang belanja di Aidilfitri. Datuk sendiri merupakan peniaga dan juga pastilah orang yang akan berbelanja untuk keluarganya. Ada 5 wanita dalam keluarga. Tak masuk dengan keluarga mertua, keluarga sendiri lagi. Jadi sebagai seorang peniaga dan juga yang membelanja, apa yang mungkin perlu ditegaskan kat sini? Peniaga pun sebenarnya kena bijak juga. Selain daripada nak mengaut keuntungan di kesempatan yang ada ni, peniaga-peniaga pun sebenarnya perlu bantu juga mereka yang, sebab tu adanya inisiatif Rahmah tu. Sebab tu adanya promosi-promosi yang boleh diberikan kepada mereka yang mungkin kekurangan sikit kemampuannya kan. Bagaimana kita nak letakkan titik yang terbaik lah Datuk. Sebagai peniaga pun kena faham ada yang memerlukan, yang nak berbelanja pun lebih mudah. Saya rasa tak ada peniaga yang rahmah-rahmah ni semua. Semua kaum keuntungan ni semua yang anda tahu ni. Kan? Saya tengok apa yang rasa yang ada. Ya, apa yang saya lihat lah. Peniaga untuk pakaian untuk hari raya, tidak ada yang rahmah. Betul. Semua yang habis menu-menu rahmah tu macam mana mereka sahaja saya rasa menu yang rahmah yang ada tu pun hanya 1-2 je. Yang lain semua kaut keuntungan. Kan? Memang tak nak inilah bulan yang terbaik untuk peniaga-peniaga kaut keuntungan. Dia satu sambutan Aidilfitri. Semua orang tahu Aidilfitri satu sambutan yang sangat besar. Setiap tahun, walaupun kita dekat pandemik pun macam mana pun, tetap juga kita raikan. So satu benda yang untuk peniaga kena collect lah. Dia tak dapat jual secara zahir, dia akan cari online. Macam mana pun dia akan cari juga. Sebab dia nak cari juga keuntungan. Sebab dia pada situlah dia untuk menampung keluarga dia. Itu salah satu untuk cara dia menampung keluarga dia. Kos harga barang sekarang pun tu. Kos harga barang sangat tinggi. Betul. Kadang itu yang kita sendiri orang yang nak beli ni tak faham kan. Kadang-kadang kenapa letak harga macam tu sangat. Kos tu. Kos tu tinggi. Logistiknya lain, penyimpanannya lain kan. So kalau kita nak ikut sangat adalah kalau mungkin ada peniaga yang macam bermurah hati, bolehlah letakkan harga tapi dia cakap okeylah tutup mata lah. Mungkin di belakang dia tu dia seseorang yang somebody yang ada mempunyai bisnes yang besar untuk memang niat dia untuk bersedekah. Tapi yang kalau yang berniaga biasa ni, peniaga biasa yang kais pagi makan pagi, kais malam makan malam, susahlah bagi dia orang. Kita kena lihat keadaan ekonomi peniaga-peniaga juga lah kan. Kadang-kadang saya beli barang pun saya nak minta tawar harga pun saya rasa macam kesian juga. Kadang-kadang dia bawa anak. Datuk sendiri tahu kan macam mana, berapa persen je sebenarnya kan. Tak masuk lagi yang ejen ambil. Saya berniaga seronok-seronok. Saya suka jumpa dengan orang ramai. Maksudnya ada juga kategori yang berniaga seronok kan. Ada juga kategori yang sebenarnya itulah punca pendapatan mereka. Kan? Tak nak berniaga, itulah punca pendapatan kalau mereka. ada peniaga-peniaga ni yang seperti mana yang Datuk katakan tadi, yang mana mungkin nak dapatkan keuntungan semata-mata kan. Nak tanya dekat Da'i sendiri lah kan. Okey, kita ni kalau kita nak membeli belah ni, kadang-kadang kita dah letakkan satu harga. Contohnya kita keluar ni suami isteri, anak-anak bajet 500. Bajet 500 kan. Kadang-kadang ada peniaga-peniaga ni yang macam bermulut manis. Kadang kita tak nak beli pun dekat jalan, dekat kedai dia, kita lalu je, kita tak nak beli. Dalam hati dah niat dah tak nak beli, tapi disebabkan mulut manis peniaga tu kita datang juga. Okey, ada tak satu mungkin doa ke apa-apa ke yang macam pendinding. Nak elakkan daripada godaan-godaan. Daripada keluarkan duit tu, dia masukkan balik. Sebenarnya sebab itulah kan, kalau kita lihat balik, ada hadis Nabi yang menyebutkan bahawa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, di mana dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar.
Okey. Namun begitu, Nabi SAW mengajarkan kita doa nak masuk pasar. Doanya berbunyi, ini boleh kita catat penonton-penonton di rumah, mungkin juga kita punya warga-warga sekolah kebangsaan section 24. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak sempat catat, boleh tengok ulangan. Sebab apa? Doa ni Nabi SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, barang siapa yang membaca doa ni sebelum masuk pasar, maka Allah menetapkan 1 juta kebaikan buat dia dan menghapuskan 1 juta kejahatan untuk dia serta mengangkat kedudukannya sebanyak 1 juta darjat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan 1 juta kebaikan tu mungkinlah kebaikan Allah bagi, tiba-tiba kita rasa tawar, walaupun orang kata bisikan-bisikan tu amat-amat menekankan kita untuk beli, tapi masih kita ada kekuatan dan juga menghindarkan kita pada kejahatan. Juga sama juga mungkin ada bisikan-bisikan syaitan, beli. Tapi Allah hindarkan kita dan juga Allah angkat darjat kita sebanyak 1 juta darjat. Okey, saya ada pernah terdengar kalau kita beli perkara-perkara yang sebenarnya kita tak perlu pun, kita perlu menjawab perkara itu, maknanya nanti di akhirat lah. Maknanya mungkin satu perkara yang kita sebenarnya tak perlu pun, tapi kita beli saja-saja tanpa ada apa pun tujuan. Jadi bagaimana konsep itu kita sebagai orang Islam kita perlu memahami dan boleh dikaitkan dengan pembaziran, boleh dikaitkan sebenarnya dengan mereka yang memerlukan dan sebagainya. Sebab tu Anim, di awal tadi Cak dah letakkan 3 syarat tu. Yang pertama, kita kena lihat benda ini satu perluan ataupun kehendak. Yang ketiga, adakah kita mampu ataupun tak mampu, atau kita lihat pada sudut kewangan kita. Kalau kita keperluan, maka kita memang kena wajib untuk beli pada saat itu. Katakan benda itu mampu mendatangkan kemudaratan sehingga membabitkan nyawa, maka wajib pada saat itu kita beli. Yang keduanya kehendak. Kehendak ni macam mana? Kalau kita tak beli pun tak ada apa-apa. Dan juga bergantung pada tengok pada bajet kita pun, tak perlu pun nak beli, so kita tak payah beli. Dan juga yang terakhir sekali, tengok pada kita punya kemampuan. Kalau kita mampu, maka pada saat itu kita boleh untuk menjawab semula di hadapan Allah SWT. Tidaklah sehingga ianya menjadi satu pembaziran. Tidaklah menjadi satu pembaziran. Dai bercakap tentang kemampuan. Ya. Okey, kita bercakap tentang kemampuan. Kita tahu bahawa perayaan Aidilfitri antara perkara yang sering kali dilakukan adalah sumbangan duit raya. Ya. Duit raya. Kita nak bercakap tentang kemampuan ni, kan? Orang datang rumah, anak-anak buah datang dan sebagainya, kan? Jadi bagaimana tentang penerimaan duit raya itu? Adakah ianya diharuskan untuk diberikan kepada anak-anak buah atau siapa saja, ataupun macam ada option lain yang boleh digantikan? Sebenarnya pengganti duit raya. Pemberian duit raya ni, Fad, dia bukanlah satu kewajipan dan juga bukanlah satu perkara yang sunat, sebab memang tidak ada pun di dalam mana hadis mengatakan Nabi memberikan duit raya kepada sekian, tak ada. Tapi disunatkan kita untuk menggembirakan orang lain pada hari raya. Mungkin dengan kita pemberian kita duit raya kepada anak-anak buah, memberikan kegembiraan, dengan syarat kita juga perlu mendidik kepada ibu ayah untuk mengajarkan anak-anak tentang adab. Bila mana datang kita bertandang ke rumah tetamu, dah dapat satu duit raya, jangan kita buka duit raya tu, ajar anak jangan buka duit raya depan tetamu ataupun depan tuan rumah. Sebab kadang-kadang anak ni buka, Allah RM1. Rumah besar RM1 je. Kadang-kadang kita kena lihat juga kemampuan zaman sekarang juga dengan tekanan ekonomi dan sebagainya. Maka pada saat itu kita kena didik anak-anak kita tentang adab bila mana kita datang menziarah dan juga menerima hadiah daripada orang yang memberi. Sampai kadang-kadang tak ada duit raya ke? Ya. Dia siap tanya kan, tak ada duit raya ke? So tanya Datuk lah berapa duit raya dia bagi. Itu adalah kalau banyak saya minta sikit. Atau tahu ni berapa duit raya saya, Datuk? Hadis kot kan? Kan pernah dapat macam itu, Datuk kan? Expectation mereka daripada ampau ataupun sampul surat daripada Datuk Fisfairuz tu. Kadang-kadang sampul tu yang akan menjadi ditunggu-tunggu berapa kan. Daripada artis ni takkan merah, biru tak mungkin, hijau tak apa-apa. Antara dua tu lah. Kali dia buka, surprise lah. Cuba lagi tahun depan. Kadang-kadang duit raya ni based on pada yang tadi kita cakap pasal bulan puasa. Cukup bulan puasa 30 hari RM30. Dulu sebab saya, arwah ayah saya memang diterapkan benda macam tu. 1 hari RM1, 30 hari RM30. Kalau dapat penuh, dapatlah RM30. Itu dah kira macam bersyukur sangat dah banyak. Kejayaan lah tu kan. Puas hati betul, full kan. Tapi sekarang dah 2023. Mana ada nilai raya. Gandaan dia pun bertambah. Dah tak adalah duit raya letak dalam surat khabar. Kan? Okey, itu dia perkongsian sedikit kan. Banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh Datuk Fisfairuz. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan Datuk bersama dengan kami berkongsi kemeriahan, persiapan rayanya. Ada juga tips-tips berbelanja. Dai terima kasih juga Dai selaku pengacara bersama dengan kita. Kita nak ucapkan Plan B. Terima kasih Plan B. Plan B dari Klang.
Thank you so much. Berkicap dah. Berkicap dah. Dan pastinya setinggi-tinggi penghargaan, ucapan terima kasih kami kepada SK Seksyen 24 Shah Alam. Terima kasih semua. Kepada Tuan Guru Besarnya, Cik Azman Muhammad Aris. Terima kasih banyak-banyak Cik Azman, Guru Besar dan guru-guru kanan yang berada di sini. Begitu juga ibu bapa yang turut memeriahkan event kita ataupun sembang sahur pada hari ini. Wakil PIBG, AJK yang turut serta. Sebenarnya mereka ni dah berhempas pulas dah. Daripada petang tadi sehingga ke hari ini. Esok sambung lagi kan? Besok sambung lagi. Masya Allah. Besok kita akan kembali lagi. Masih lagi bersiaran di Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 dengan tajuk dengan tajuknya Bangkit Kembali bersama dengan Daya Bakar dan Hanif Miswan. Okay, terima kasih kepada anda semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Bye-bye. Silakan Plan B. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tebal lalu kereta, itulah jalan raya. Hentiang bas ibu kota, itu di Pudu Raya, di tengah bandaraya. Kalau banyak jalan raya, dipanggil lembu raya. Bunga lambang Malaysia, namanya bunga raya. Tukang menyelenggara, mengawal harta benda, jabatan kejaraya. Gembira kita di hari raya, makan kenduri di balai raya. Kalau kita malas nak puasa, kita sama macam hantu raya. Ay selamat hari raya, ay selamat hari raya. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa ada 1001 kata berkait dengan raya.